InsyaAllah hari ini kita akan sambung topik masih lagi peraturan sembahyang batin. Peraturan sembahyang batin ini dia ada 4 ataupun 5 subtopik yang kita nak cover. Hari ini kita akan sambung peraturan yang pertama, itu peraturan khusyuk. Dan yang kedua juga kita akan cover ini, iaitu peraturan ikhlas. Kita akan bincang tentang khusyuk, bagaimana cara khusyuk dalam solat, dan yang kedua ni ialah ikhlas. Bagaimana nak setting niat kita. Kita nak setting niat ketika kita solat. Kita nak pilih, nak setting niat mengikut standard yang digariskan. Ia ada 3, 4, 5. 3 asas niat yang kita akan pilih hari ini. Kita kena pilih mana-mana nak setting niat kita. Ataupun dia detailkan, ulama detailkan ada 5 martabat niat. Ataupun kelima-lima itu niat kerana Allah Ta'ala. Cuma dibezakan dengan standard saja. Ada standard yang paling tinggi, standard sederhana, standard yang biasa. Jadi kita tengok hari ini bagaimana standard niat kita yang kita duk sembahyang setiap hari. Di mana kedudukan niat kita, standard niat kita. Maksudnya standard niat ikhlas kita. Ikhlas biasa ataupun ikhlas level sederhana ataupun ikhlas yang paling tinggi. InsyaAllah hari ini kita akan cover 2 tajuk saja, iaitu kita akan selesaikan tajuk khusyuk dan kita akan sambung tajuk ikhlas. Kemudian ada 2 tajuk lagi kita akan sambung besok. Masih lagi peraturan batin, iaitu tazallul, hina. Kita nak kena tahu bagaimana cara untuk kita rasa hina diri dan tempat dia di mana. Dalam perkataan dan juga perbuatan sembahyang, kita nak kena tahu di mana tempat yang kita kena rasa datang hadir hati kita, perasaan hina diri kita. Dan juga kita combinkan perasaan tazallul dan tawaduk. Perasaan tazallul dan juga rendah diri tawaduk. Kedua-dua itu kita akan cover besok. Dan juga tafahum, 3 besok. 3 peraturan kesemuanya 3 itu berada dalam peraturan batin. Tazallul ni perasaan hina diri. Nak kena kenal Allah Ta'ala dan kenal diri kita. Baru kita boleh rasa diri, baru kita rasa hina. Kalau tak kenal Allah Ta'ala, dia tak akan rasa apa. Dia akan rasa dia ni mulia, dia ni hebat, dia ni apa. Semua dia. Perasaan keakuan masih menebal sebab dia tak kenal siapa Allah, dan dia menyebabkan diri dia kenal diri dia hebat. Tapi apabila dia kenal Allah Ta'ala, maka tenggelamlah diri dia, akan dia rasa hina. Tenggelamlah, tidak ada apa-apa diri dia, melainkan yang dia nampak adalah kehinaan semata-mata. Sebab tu kita nak kena besok kita akan cover tajuk tazallul, kena perasaan diri. Kena tahu kata kunci dia, kena tahu kunci untuk rasa diri kita hina. Bagaimana prosesnya yang kita kena tahu. Apa info dan maklumat yang perlu kita tahu. Dan juga kita cover besok. Combinkan tazallul dengan tawaduk. Maksudnya perasaan hina diri dan juga rendah diri. Apabila dia rasa hina, baru dia rasa rendah diri. Kalau dia tak kenal diri dia rasa mulia, dia tak boleh nak rendah diri dia di hadapan Allah. Tak boleh dia rasa diri dia ni rendah diri dia, tak ada apa pun. Tak akan berasa. Sebab itu kita kena kunci dia kena tahu. Asas-asas info yang kena tahu. Ada orang yang terus dia nak rasa hina diri, sedangkan Allah Ta'ala dia tak kenal. Info-info tentang Allah, info basic tentang Allah Ta'ala tidak ada lagi. Ataupun ada tapi tak lengkap. Maka dia tidak akan mampu untuk hadir hati dia, mampu untuk datangnya perasaan rendah diri dia, datangnya perasaan hina diri dia. Tak boleh. Itu kita kena tahu. Besok insyaAllah kita akan cover. Dan juga besok kita akan cover tafahum, tuan-tuan. 3 sekali kita rongkaikan. Baik, kita mula dulu slow-slow tuan-puan, sementara menanti kawan-kawan kita mulakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyyil karim. وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Terlebih dahulu seperti biasa tuan, marilah pertama sekali marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi perasaan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil tahu cakna tentang ilmu ataupun tentang amalan sembahyang kita demi untuk mencapai sembahyang yang berkualiti. InsyaAllah kita akan sambung kita punya halaqah ilmu siri ketiga yang kita akan cover tajuk tuan-puan pada pagi ini, iaitu tajuk peraturan sembahyang batin. Peraturan sembahyang batin yang kita gariskan ada 6 subtopik ataupun ada 5 subtopik. Yang pertamanya ialah peraturan khusyuk di dalam sembahyang yang kita kena tahu supaya kita boleh berusaha untuk cuba sedaya yang mungkin untuk khusyuk di dalam solat. Yang keduanya, tajuk yang kita akan cover iaitu bagaimana cara ataupun dipanggil peraturan ikhlas ketika mana kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tahu apa makna ikhlas, kita kena tahu pembahagian ataupun standard ataupun martabat ikhlas, dan juga kita kena tahu tanda-tanda orang yang ikhlas. Itulah topik yang kedua kita akan cover hari ini. Dan yang ketiganya peraturan batin yang ketiga kita akan cover besok, iaitu tazallul dan tawadhu. Kita kena ada perasaan hina diri di hadapan Allah ketika mana kita mendirikan sembahyang, dan juga kita kena rasa rendah diri ketika mana kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah besok kita akan cover. Kita kena tahu perasaan rendah diri dan juga perasaan hina diri itu, bagaimana cara ataupun proses untuk kita hadirkan hati. Apa info yang kita perlu tahu supaya datangnya perasaan rendah diri di hadapan Allah. Apa info yang kita perlu tahu supaya hadirnya hati kita, supaya rasanya hati kita ini hina dan dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tajuk last sekali subtopik tajuk peraturan batin yang last, yang kelima, yang juga besok kita akan cover, itu tafahum. Kita cuba untuk memahami apa yang diucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkataan di dalam sembahyang kita cuba sedaya mungkin untuk kita memahami secara ringkas, walaupun tak mampu secara detail satu persatu kalam dan ucapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepahaman yang ringkas inilah salah satu syarat, salah satu proses untuk kita datangnya, lahirnya perasaan ketika mana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia tumpuan, kita sedang bincang peraturan batin, peraturan sembahyang batin. Tujuannya ialah untuk hati kita ataupun amalan hati kita ini hidup dan bersambung ataupun berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mana anggota zahir kita tunduk di hadapan Allah, dan dalam masa sama anggota hati juga kita sedang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia target sembahyang yang kita cuba nak capai. Sembahyang sempurnanya zahir dan sempurnanya batin. Lahirlah kualiti ataupun standard sembahyang kita, sembahyang yang hidup, zahirnya sempurna dan batin juga sempurna. Sembahyang yang hidup, cantiknya zahir dan batin juga sempurna. Yang kita panggil sembahyang orang yang anggota zahirnya tunduk kepada Allah, anggota zahirnya bekerja bertunduk di hadapan Allah, dan anggota batin juga bekerja tunduk di hadapan Allah. Bukan anggota zahir tunduk kepada Allah Ta'ala, rukuk, sujud, tetapi anggota batin tidak beribadat kepada Allah. Hatinya tidak hidup, hatinya tidak tunduk kepada Allah, hatinya tidak memberi tumpuan kepada Allah, hatinya berada di tempat lain, hatinya ingat kepada benda lain, maka itu dipanggil sembahyang zahirnya hidup, zahirnya sempurna, tetapi batinnya mati, batinnya kaku, batinnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sembahyang orang yang syariah. Seperti kita cuba untuk jaga peraturan zahir sahaja tanpa kita cuba untuk jaga anggota batin. Sedangkan hakikat sembahyang itu,
hakikat sembahyang yang sebenar, iaitu sembahyang zahirnya menyembah Allah Ta'ala, zahirnya tunduk rukuk sujud kepada Allah Ta'ala cantik, dan batin juga mesti bekerja, mesti tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan arti kata lain, batinnya, hatinya hidup, hatinya juga beribadat kepada Allah dalam setiap perkataan dan setiap perbuatan. Zahir diikuti dengan batin, mengikut apa yang zahir buat. Itulah dia tumpuan target dan matlamat kita untuk kita capai. Kita cuba nak sempurnakan sembahyang kita sedaya yang mungkin dengan ilmu-ilmu asas yang kita cuba gali dan cari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, Allah angkat darjat sembahyang kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita terus tumpuan kepada tajuk kita. Tajuk besar kita iaitu tajuk yang kelima, peraturan sembahyang batin. Dalam peraturan sembahyang batin ini, dia ada 5 subtopik. Tajuk yang pertamanya ialah peraturan khusyuk. Kita akan cover, selesaikan hari ini, iaitu peraturan khusyuk. Ada 3 tajuk kecil yang kita nak cover. Pertamanya ialah makna khusyuk. Yang kedua ialah pembahagian khusyuk. Dan yang ketiga ialah hukum khusyuk di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tuan-tuan, kita recall balik, kita ulang balik apa yang kita sebut semalam, makna khusyuk. Yang kedua, barulah kita hari ini nak sambung pembahagian khusyuk. Sebab kedua-dua ini kita kena jaga. Kedua-dua bahagian khusyuk ini kita nak jaga supaya dapat capai khusyuk hati kita. Kita dah sebut semalam tuan-tuan makna khusyuk. Kenapa kita nak kena tahu makna khusyuk? Kerana itulah dia diri khusyuk yang kita nak implement. Yang kita nak jaga apabila solat sahaja kita, pastikan ibadat zahir kita sempurna, mengikut peraturan zahir, dan amalan batin kita, yakni anggota hati kita, juga sempurna mengikut peraturan batin. Kita nak ibadat kita ini tuan-tuan, zahir dan batin serentak. Zahirnya sempurna dan batin juga sempurna. Bermakna tuan-tuan, ibadat ini melibatkan 2 anggota. Pertamanya anggota zahir, beribadat kepada Allah, dan yang keduanya anggota hati, anggota batin, yang anggota hati juga beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak pastikan hati kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, caranya tuan-tuan, pastikan pertamanya kita kena tahu makna khusyuk. Kita nak khusyuk. Apa dia makna khusyuk tuan-tuan? Semalam kita dah berikan. Khusyuk ialah tetap hati tak ingat kepada sesuatu yang lain, melainkan kepada perkataan dan perbuatan dalam sembahyang sahaja. Itulah dia khusyuk. Khusyuk, tetap hati kita ataupun fokus. Hati kita fokus sepenuh perhatian kepada perkataan dan juga perbuatan di dalam sembahyang. Itulah ibarat yang kita sebut semalam, yang kata tetap hati teringat kepada sesuatu yang lain, melainkan kepada perkataan dan perbuatan di dalam sembahyang sahaja. Itu ibarat dalam kitab. Kesimpulannya, apa yang kita nak kena faham, sebalik ibarat kitab itu, apa yang kita faham tuan-tuan? Kita faham kuncinya ialah tetap hati kita ataupun fokus hati kita kepada perkataan dan juga perbuatan di dalam sembahyang. Baik, settle. Yang kedua, pembahagian khusyuk. Kita nak kena tahu, khusyuk ini terbahagi kepada 2. Pertamanya ialah khusyuk zahir, iaitu khusyuk anggota zahir. Yang keduanya khusyuk anggota hati. Jangan kita terus nak khusyuk hati tanpa kita jaga anggota zahir. Sukar untuk kita dapat khusyuk hati. Sebab itu ulama bahagikan 2 ini. Dan kita mesti combinekan kedua-dua ini. Kedua-dua ini kita kena jaga serentak untuk mencapai tetap hati kita tak ingat sesuatu lain, melainkan hati kita fokus kepada perkataan dan juga perbuatan di dalam solat sahaja. Maka pertama tuan-tuan, iaitu khusyuk anggota zahir. Apa makna khusyuk anggota zahir? Ingat, tuan-tuan, anggota zahir yang bekerja menghadap kiblat ini, yang bekerja tunduk patuh kepada Allah Ta'ala mengikut peraturan Allah Ta'ala ini, melibatkan daripada kepala seluruh sampai kaki. Itu dipanggil anggota zahir. Kita bekerja melakukan ibadat menggunakan anggota zahir yang diberi oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah sembahyang dinamakan ibadat badani. Ibadat yang menggunakan dengan anggota badan. Dia tidak termasuk ibadat mali.
bukan ibadat yang menggunakan harta benda, tetapi ibadat badani, ibadat yang menggunakan badani, iaitu anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang itu tidak ada harta benda tapi dia mampu beribadat kepada Allah taala, kerana Allah sediakan ada ibadat ini badani, ada ibadat ini mali, dan ada juga ibadat mali dan badani. Ada 3 jenis ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan. Atau bagi orang dia tak mampu melakukan ibadat harta benda, dia boleh buat ibadat badani, iaitu dengan anggota badan manusia yang Allah berikan kepada dia. Dan inilah juga tanda kesyukuran kita kepada Allah. Belajar dalam kitab Penawar Bagi Hati, tuan-puan, kita kena tahu apa makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dia, kita bersyukur dengan anggota badan kita, kita melakukan ibadat kepada Allah. Solat sebagai tanda orang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesihatan badan kita. Maka tanda kita bersyukur, gunakan kenikmatan kesihatan badan kita ini untuk akur patuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tuan-puan, pertama, apa maksud khusyuk anggota zahir? Khusyuk anggota zahir ni, tuan-puan, kita dah tahu anggota zahir mula daripada kepala sampai hujung kaki, semua itu dipanggil anggota zahir. Apa makna khusyuk anggota zahir? Khusyuk anggota zahir ini, anggota zahir tetap tidak, khusyuk dah tahu, apabila sebut khusyuk tetap. Kalau khusyuk hati, tetap hati fokus kepada perkataan dan perbuatan dalam solat. Itu khusyuk yang sebenar, khusyuk hati. Tapi apa makna khusyuk anggota zahir? Khusyuk anggota zahir ini, tuan-puan, anggota zahir kita tetap tidak bergerak, melainkan pergerakan yang diperintah oleh Allah Ta'ala, sama ada perintah wajib maupun perintah sunat. Kesimpulannya, tuan-puan, kesimpulan daripada makna ini, apa kita nak kena faham? Anggota zahir kita tidak bergerak, melainkan pergerakan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Pergerakan kita ini dalam salat hanyalah pergerakan sunat dan pergerakan wajib. Pergerakan yang ada bayaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama ada bayaran itu wajib ataupun bayaran itu sunat. Itulah dinamakan khusyuk anggota zahir. Sebab itulah, tuan-puan, untuk nak mencapai khusyuk anggota zahir ini, mesti dia ada ilmu asas berkaitan dengan pergerakan di dalam solat. Dia nak kena tahu pergerakan yang wajib di dalam solat. Dia nak kena tahu pergerakan sunat di dalam solat. Sama ada sunat itu sunat ab'ad ataupun sunat itu sunat hay'ah. Dan selain daripada perbuatan wajib dan perbuatan sunat, dia tidak akan bergerak, walaupun boleh bergerak sekali, walaupun boleh bergerak 2 kali. Tuan-puan, kita tahu, kita akan belajar, tuan-puan, dalam kitab asas, dalam kitab Sulamus Sibyan, kita di Putrajaya baru mula kitab Sulamus Sibyan, dan ada beberapa tempat lain. Apa yang kita belajar, tuan-puan? Kita belajar, kita panggil formula pergerakan di dalam solat. Kita kena tahu panduan ini. Bergerak yang membatalkan solat. Bergerak yang makruh tapi tak batal solat. Bergerak yang haram tak batal solat. Ada 3 level pergerakan di dalam solat. Ada pergerakan yang pertama, tuan-puan, pergerakan yang harus. Ini pergerakan, maksud dia, tuan-puan, pergerakan selain daripada solat. Saya ulang sekali lagi, tuan-puan. Pergerakan dalam solat, pergerakan wajib dan pergerakan sunat, itu dipanggil pergerakan dalam solat. Pergerakan dalam solat ini pergerakan yang dibayar wajib dan dibayar sunat. Tapi kita nak capai khusyuk, tuan-puan, kita tak bergerak selain daripada pergerakan wajib dan sunat. Walaupun ada pergerakan yang dibolehkan, tapi kita tak nak bergerak. Kenapa? Nak jaga khusyuk. Pergerakan ini, tuan-puan, pergerakan selain wajib dan sunat ini ada 3 level. Ada pergerakan yang batal sembahyang. Pergerakan haram lagi batal sembahyang. Ada pergerakan haram tak batal sembahyang. Dan ada pergerakan makruh, pergerakan boleh harus
serta makruh dan juga tak batal solat. Kita nak tinggalkan ketiga-tiga jenis perbuatan ini. Kenapa? Kerana kita nak capai khusyuk anggota. Kita nak capai khusyuk anggota kerana khusyuk anggota ini dia memberi kesan kepada khusyuk hati. Khusyuk hati ialah hakikat. Jika kita nak realisasikan khusyuk hati yang sebenar, kita nak kena jaga tuan-puan khusyuk anggota dulu. Kita nak kena jaga khusyuk anggota dulu. Sebab itu nak kena tahu panduan asas. Tidak boleh ditinggalkan ilmu fiqh yang asas. Walaupun kita dah naik pertengahan. Kita dah bincang level pertengahan. Kita sekarang ini tuan-puan sedang membincang ilmu pertengahan. Kita nak capai martabat sembahyang kita, martabat ahli ma'rifah. Martabat maqam yang kedua dipanggil maqam ma'rifah, ahli ma'rifah. Sembahyang untuk menghasilkan perasaan dalam hati kita. Walaupun kita belum menikmati lagi. Orang yang dah menikmati kemanisan, kelazatan solat, itu maqam hakikat. Tetapi kita ini, maqam asas, kita cuba nak naik kepada maqam sederhana, maqam yang kedua. Tapi jangan kita tinggalkan ilmu asas. Kerana ilmu asas itu sebagai pemangkin. Ilmu asas itu sebagai tangga untuk kita capai martabat yang kedua. Untuk kita capai khusyuk tuan-puan, kita kena faham ilmu asas. Apa dia ilmu asas? 3 pergerakan, level pergerakan yang bukan wajib, bukan sunat, yang kita perlu tinggalkan. Apa dia tuan-puan? Kita sebut secara sepitah lalu sebagai ulangan saja. Sebagai ulangan. Pergerakan yang mesti kita tinggal. Sebab fokus kita nak khusyuk anggota zahir. Apabila nak khusyuk anggota zahir, kita cuba anggota zahir kita hanya bergerak wajib dan bergerak sunat. Kita kena tahu apa gitu pergerakan wajib. Kita kena tahu yang mana pergerakan sunat. Terkadang kalau dia tidak ada ilmu asas, pergerakan yang sunat itu dia sangkakan pergerakan yang harus itu dia sangkakan sunat. Tiba-tiba dia buat pergerakan yang harus, maka tidak akan capai maqam ataupun martabat khusyuk anggota zahir. Kenapa? Kerana dia bergerak. Disangkakan pergerakan itu sunat. Sebenarnya pergerakan itu tidak sunat. Bermakna dia bergerak selain daripada pergerakan sunat dan selain daripada pergerakan wajib, dikelaskan dia sebagai orang yang tidak khusyuk anggota zahir. Nampak tak tuan-puan? Dia punya kesan kalau kita tak tahu ilmu asas. Jadi, kok mana pun tuan-puan, kita kena tahu ilmu asas. Apa dia 3 pergerakan yang kita kena tahu? Pertamanya tuan-puan, bergerak ini dibincang di dalam perkara batal solat dalam bab bergerak yang batal solat. Pergerakan yang membatalkan solat, dia ada 3. Kalau saya gunakan bahasa saya untuk mudah kita faham, dia ada 3, saya kelaskan kepada 3 formula pergerakan. Pertamanya ialah bergerak sekali. Tuan-puan, bergerak anggota berat. Dia ada anggota berat dan anggota ringan. Dia tak sama, dia punya hukum. Anggota berat, kalau bergerak 3 ke atas, batal. Itu dia punya sifir dia. Kalau anggota ringan, bergerak dengan hajat-hajat, 1000 kali pun tak batal. Kita kena tahu anggota ringan, kita kena tahu anggota berat. Anggota kita ini tuan-puan, dibahagikan oleh ulama fiqh. Ada anggota berat dan ada anggota ringan. Anggota ringan lebih kurang 8 ke 9 kita dah bincang di dalam kitab asas. Telinga anggota ringan, hidung anggota ringan, kening anggota ringan, mata anggota ringan, bibir anggota ringan, lidah anggota ringan. Apa nama ini tuan-puan? Tek ni anggota ringan, zakar anggota ringan, hujung kaki jari kaki anggota ringan, jari tangan anggota ringan. Semua ini termasuk anggota ringan. Kepala ke atas anggota berat, dada anggota berat, tangan ini anggota berat, kaki anggota berat. Itu dipanggil anggota berat. Anggota berat tuan-puan bergerak 3 ke atas berturut-turut. 3 pergerakan berturut-turut, 3 ke atas, batal solat. Kalau bergerak sekali, harus serta makruh. Kalau bergerak 2 ke atas berturut-turut, 2 ke atas berturut-turut, haram, tak batal solat. 2 tu tuan-puan, makruh tetap. Kalau pertama makruh, boleh, harus bergerak anggota, boleh sekali
Dua boleh lagi. Walaupun ada ulama mengatakan dua itu makruh. Dua tu ulama kata makruh. Tiga bahawa haram serta batal. Tetapi ada juga ulama mengatakan dua itu bukan makruh, dah haram. Tapi kita ambil yang ringan lah tuan-puan. Kalau kita ambil yang ringan, bergerak sekali, makruh. Bergerak dua, makruh tak batal. Bergerak tiga berturut-turut, haram, lagi batal solat. Kita ambil yang ringan, bergerak dua tu tetap makruh. Walaupun ada setengah ulama mengatakan dua itu sudah haram. Cuma tak batal solat. Baik, itulah tuan-puan kesimpulan pergerakan yang mesti kita jaga. Yang nak fokus dalam solat, kita nak khusyuk, anggota zahir mesti kita tahu perbuatan yang wajib dan perbuatan yang sunat. Kenapa? Kerana kita hanya fokus bergerak di dalam solat hanya pergerakan wajib dan hanya pergerakan sunat. Selain daripada itu, kita cuba bertahan diri kita walaupun boleh bergerak sekali. Walaupun boleh bergerak dua kali, tak batal, berturut-turut. Dua berturut boleh. Tetapi kita tahan diri kita, kita jaga diri kita. Kenapa? Kita nak capai khusyuk anggota zahir yang membawa kepada khusyuk hati kita. Saya tuan-puan, kesimpulannya, apa dia khusyuk anggota zahir? Khusyuk terbahagi kepada dua. Pertamanya khusyuk anggota zahir, iaitu anggota zahir tetap tidak bergerak, melainkan pergerakan yang disunatkan dan yang diwajibkan dalam sembahyang sahaja. Adapun lain, kita tahan hati kita jangan bergerak walaupun boleh bergerak. Contoh tuan-puan, contoh takbir Allahu Akbar. Tengah dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syaitan kacau, syaitan bisik kita. Dia kata gatal. Dia kata garulah. Perasaan gatal. Gatal di mana? Dia tunjuklah. Dia rasalah kita gatal di apa nama ni belakang. Gatal di dada kita. Gatal di muka kita. Gatal di telinga. Gatal itu kita tahan. Takbir je dia datang. Macam-macam perasaan datang. Perasaan datang, perasaan gatal pun ada. Perasaan lapar pun ada. Perasaan dahaga pun ada. Dengan berkecamuk pula minda macam-macam. Kacau. Ingat tu, ingat ni. Maka kita tahan. Nak khusyuk ni, nak khusyuk hati ni, cuba untuk khusyuk zahir dulu. Tetap perasaan, tetap anggota zahir. Jangan bergerak melainkan pergerakan sunat dan wajib. Kena tahu apa dia pergerakan pergerakan sunat. Walaupun syaitan kacau gatal, syaitan suruh kacau, syaitan suruh garu, kita tahan. Kita dah ada ilmu basic, boleh garu. Ada teknik menggaru dalam solat yang tidak membatalkan, iaitu menggaru dengan anggota ringan. Bergerak anggota berat sekali, sebab kita tahu boleh bergerak sekali boleh, dua kali boleh, tiga batal. Maka kita pun bergerak. Allahu Akbar, gatal. Gatal di mana? Di telinga. Contoh tuan-puan, harus boleh bergerak, tapi kita nak khusyuk, tahan, jangan bergerak. Contoh saja, kita boleh bergerak apabila syaitan kacau kita. Allahu Akbar. Dia kata perasaan gatal lah di telinga kita pun. Layan, kita suka layan, gatal. Apabila kita berat ni sekali tuan-puan, daripada kiam terus sekali. Ni dikira satu kali. Satu kali, kemudian cara dia nak garu, dia tahu teknik menggaru yang tidak membatalkan, iaitu menggaru dengan anggota ringan. Ada hajat beribu kali pun tak batal. Mana anggota ringan? Jari. Bukan tapak tangan. Jangan garu macam ni tuan-puan. Ini garu yang membatalkan sembahyang. 1, 2, 3 batal. Berturut-turut. Sebab ini pergerakan anggota berat. Tapak tangan tuan-puan anggota berat, bukan ringan. Tapak tangan dan tangan anggota berat tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Itu formula dia. Formula dia yang ditetapkan oleh syarak. 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 haram lagi batal. Bukan main-main tuan-puan, haram. Bukan kata, batal tak apalah, solat lain. Mudah tuan-puan. Bukan semata-mata batal, tapi haram. Kenapa? Kerana ini peraturan. Jangan langgar. Kalau langgar, ada penalty, ada hukuman. Maka cara kita tetapkan tangan, tuan-puan, kita bergerak sekali, kita tetapkan, kemudian kita buka satu jari ni, kita just garu. 1, 2, 3, 4, 5. Tak perlu bilang.
Sebab jari ni ringan tuan-puan, kalau ada hajat boleh bergerak walaupun beribu kali. Tak perlu tanya, boleh tak 3? Tak, 3 itu untuk anggota berat. Kalau anggota ringan ada hajat, beribu kali pun boleh. Mudah apabila kita sebut beribu kali, tak payah tanya 3, 4, 5 lah. Dia boleh garu. Dia belum solat, dia tak gatal. Ni dia kacau, syaitan kacau. Belum solat, tak gatal pun. Dia dalam solat saja tuan-puan. Gatal telinga, gatal belakang, gatal dada, nak garu, nak pegang hidung lah. Macam-macam syaitan kacau. Garu mata lah. Tadi okey je. Sebelum takbir Allahu Akbar, tak ada perasaan nak pegang hidung, tak ada perasaan nak pegang telinga, tak ada perasaan gatal atas belakang, tak ada. Ini syaitan akan mainkan peranan dia. Syaitan dia ada kerja dia. Dia ada kerja dia. Baik, kita boleh tak nak buat? Kita ada teknik, kita tahu ilmu asas yang tak membatalkan, kita boleh buat. Bergerak sekali, garulah beribu kali. Kemudian baru letak balik. Itu letak balik tetap dikira sekali. Sebab apa? Sebab dia tak berturut-turut. Ini pun cara perkiraan yang kita belajar asas tu. Cara perkiraan 1, 2. Perkiraan 1, 2 ni anggota ni tuan-puan. Atau berat sekali, berhenti, bergerak balik, itu dikira sekali. Tak dikira 2. Sebab dikira 2, dia mesti berturut-turut tanpa berhenti walaupun sekejap. Qadar berhenti yang dikira berhenti tuan-puan, iaitu qadar sempat untuk ucap subhanallah. Tu baru dikira berhenti. Sekali, subhanallah. Sempat berhenti, subhanallah. Dikira berhenti. Apabila dikira berhenti, pergerakan 2 tidak dinamakan pergerakan kedua. Dikira sekali. Berhenti sat, bergerak balik. Itu tetap dikira 1 kali. Yang kata 2 macam mana? Tak berhenti pun. Tu 2 kali. Baik, settle tu tuan-puan. Dia boleh bergerak, dia tahu, tetapi oleh kerana dia nak khusyuk dalam solat, walaupun pergerakan tu harus, tapi dia tahu ini pergerakan makruh, pergerakan yang dilarang, gatal pun tahan, sehingga mana tak tahan, barulah dia garu. Boleh tahan tuan-puan. Kalau tahan, lepas solat, confirm dia tak akan gatal. Ini kerja-kerja syaitan untuk menghilangkan pahala kita sahaja. Dia tak nak bagi kita khusyuk. Syaitan dia akan takbir saja Allahu Akbar, dia mula melaksanakan fungsi dan gerak kerja dia untuk kacau semampu mungkin, sehingga kualiti sembahyang kita kurang, sehingga khusyuk kita kurang. Sebab tu lawan khusyuk apabila kita ada ilmu ni tuan-puan, ini ilmu asas dikombinkan dengan ilmu sederhana ini untuk mencapai khusyuk di dalam solat. Pastikan khusyuk yang pertama kita berjaya jaga, iaitu khusyuk anggota zahir. Kita jangan, kita lawan, tetap tak nak bergerak walaupun boleh bergerak. Kenapa? Kerana kita nak capai khusyuk anggota zahir. Sebab itulah, apabila kita duduk, apabila kita sembahyang tuan-puan, mata kita khusyuk, anggota zahir kita khusyuk, kita tak akan pandang ke arah lain walaupun boleh pandang. Walaupun memandang kiri, kanan, atas, bawah boleh. Allahu Akbar. Mata kita sunat memandang ke tempat sujud kita. Kenapa? Kerana itu salah satu cara untuk jaga khusyuk hati kita. Salah satu cara untuk jaga khusyuk hati kita, jaga khusyuk anggota zahir. Badan kita tegak hadap kiblat, tak bergerak. Tangan kita tetap kiam, tak bergerak. Mata kita fokus ke bawah, tak bergerak. Walaupun boleh bergerak yang harus, kerana anggota ini anggota ringan. Boleh kita nak tengok kiri boleh, nak tengok kanan boleh, nak tengok depan boleh, nak tengok atas boleh, nak tengok kawan kita, silau kat kawan kita, tapi muka tak bergerak, mata saja bergerak. Jangan bergerak dengan apa nama ini, kepala-kepala. Maka mata kita memandang kiri, kanan, depan, belakang, boleh ke tidak? Boleh. Tetapi dia nak khusyuk, dia jaga tetap mata dia memandang ke bawah sahaja. Ini penting tuan-tuan, nak kena tahu. Anggota khusyuk, anggota zahir. Baik, settle. Sebab itulah kalau orang semayan kiri kanan ni tuan-tuan, mata dia melilau, mata dia ini orang panggil liar, mata liar. Allahu Akbar, tengok bawah sekejap aja, lepas tu tengok tu imam, tengok makmum belakang. Nak kena ada makmum tu pakai baju yang ada tulisan, belakang duk baca baju, duk baca tulisan, sempat dia sambil-sambil dengar tu imam baca surah tuan-puan, mata dia duk baca tulisan di baju makmum belakang. Sebab tu makmum ni kalau nak pergi sembahyang jemaah kena jaga pakaian. Jangan pakai pakaian yang boleh menghilangkan khusyuk orang lain. Sebab tu
Jangan pakai pakaian yang rupanya apa, yang boleh menyebabkan oleh hilang khusyuk. Pakai ada tulisan, ada gambar, tu pana. Pakai warna warna putih, warna apa, warna kosong. Warna peling, warna kosong. Baik, settle tuan-tuan. Kita terus kepada yang kedua. Yang kedua apa? Khusyuk anggota hati. Yang kedua khusyuk anggota hati. Khusyuk anggota hati ni tuan-tuan, mudah. Sebab apa? Sebab kita dah jelas makna. Khusyuk anggota hati, tuan-puan nak tanya soalan boleh, nanti last sekali tuan-puan tanya, nanti saya buka, mungkin kita buka soalan dalam 2-3 minit. Last sekali tuan-puan akan tanya soalan. Kalau tanya awal memang tak sempat nak baca. Tuan-puan tanya selesai nanti pukul 11-10 minit kita buka soalan. Dan 5 minit kita bagi luang untuk buka soalan tuan-puan. Okey, kita terus kepada pembahagian khusyuk yang kedua tuan-puan. Pembahagian khusyuk yang kedua iaitu khusyuk hati. Settle. Khusyuk zahir dah settle. Khusyuk anggota zahir settle dan tahu makna dia. Yang keduanya khusyuk hati. Apa makna khusyuk hati tuan-puan? Makna khusyuk hati tak perlu lagi kita nak definisi, sebab kita dah beri definisi khusyuk tu, itu merujuk kepada khusyuk hati. Apa dia khusyuk hati? Iaitu tetap hati ataupun fokus, hati kita fokus, tak ingat kepada sesuatu lain, melainkan yang kita fokus dan ingat hanyalah kepada perbuatan dan juga perkataan di dalam sembahyang. Kita takbir Allahu Akbar. Yang kita ingat tuan-puan, apa yang kita baca. Satu persatu kita baca, kita ingat, kita renung. Dan dikombine dengan lain. Kita akan cover topik lain. Dan sambil-sambil kita fokus, sambil-sambil kita, kita tetap hati kita cuba memahami dan kita lahirnya perasaan. Dia kena serentak, tuan-puan. Peraturan batin ini kita combine serentak. Apa dia combine serentak? Peraturan batin ini nak bagi hati kita hidup ini serentak. Dia khusyuk, ikhlas tu asas. Khusyuk ini tetap hati apa yang dia baca, dan dia faham apa yang dia baca, dan lahirnya perasaan ketika dia sedang membaca dan sedang membuat. Ketika dia rukuk, dia baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Hati dia memang ingat kepada apa yang dia baca, dan hati dia sedar dia sedang rukuk. Dalam masa yang sama lahirnya perasaan. Dia memahami apa yang dia baca, dan lahirnya perasaan apa yang dia faham. Dan apa yang dia sedang buat sekarang ini, dia lahirnya perasaan. Perasaan itu kita akan bincang. Ada perasaan hina dina, dan ada perasaan rendah diri dia ketika mana dia sedang membaca dan sedang membuat perbuatan dalam solat. Kita combinekan serentak. Inilah dia tuan-puan, step by step, fasal demi fasal, untuk kita lahirnya, hidupnya hati kita. Kita kena jaga fasal asas. Maqam syariat itu platform asas yang kita perlu jaga, perlu teliti, perlu bereskan. Dan kita naik ke platform yang kedua, ke maqam yang kedua, maqam ma'rifah. Maqam inilah yang kita nak cuba combinekan peraturan batin serentak. Khusyuk, ikhlas asas. Yang kedua khusyuk. Yang ketiganya kena combinekan khusyuk itu tafahum. Faham apa yang kita baca, dan realizekan apa yang sedang kita buat, dan lahir perasaan ketika itu. Dalam masa yang sama, lahir perasaan. Perasaan apa yang kita nak lahirkan? Perasaan tazallul dan tawadhu. Kita akan bincang besok. Perasaan ini tuan-puan, kita akan bincang besok. Feeling ini, besok kita akan cover. Baik, settle. Itu khusyuk anggota hati. Baik. Khusyuk hati ni tuan-puan, saya nak buat kesimpulan. Khusyuk hati ni, bagaimana cara khusyuk hati? Maksudnya, kita nak berada pada status khusyuk hati kita, tetap hati kita. Hati kita ni ingat kepada apa yang kita sedang baca, dan kita ingat perbuatan rukun. Sekejap lagi nak buat apa? Sekarang ni kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat.
Kita sedang baca Fatihah, fokus kepada Fatihah, dan sekejap lagi kita ingat kita akan rokok. Sekejap lagi kita nak rokok. Itu dikira dia dah mendapat khusyuk di dalam solat. Dia dikira mendapat khusyuk dalam solat. Baik, kita nak seterusnya tuan-puan. Kita masa tak cukup, kita cuba ringkaskan. Ini masa terlebih ni sebab apa tuan-puan? Sebab kita lajak ambil hurai asas juga kita hurai. Sebab tu dia akan jadi lebih lah. Saya tak nak hurai pun rasa macam tak berapa selesa kalau kita tinggal terus asas itu. Saya cuba juga ambil rangkaikan asas dengan yang sederhana. Kalau kita nak ringkas sangat tuan-puan, go through kepada yang base, yang pertengahan, tinggal terus yang asas. Tapi kita nak cuba ada relate, takut kita tergantung. Maksud dia pergerakan dalam solat, kena tahu pergerakan macam mana. Sebab ada orang angkat tangan, kerja dia angkat je tangan tuan-puan, intiqalat. Dia kena tahu sunat angkat tangan ni pada tempat mana. Itu belajar balik dalam kitab fiqh. Bukan setiap kali bangkit daripada rakaat sunat angkat tangan, tidak. Kalaulah dia angkat tangan tepat tak sunat, bahaya. Makruh tetap dapat makruh, tapi bahayanya kalau bergerak satu anggota tambah lain menyebabkan 3 anggota akan jadi batal sembahyang. 2 tangan mengikut pendapat ulama yang kira tangan ini 2. Ada ulama kira sekali, tapi ada ulama kira 2 kali. 1 tangan, 2 tangan. Sedangkan angkat itu tidak disunatkan. Kalau bergerak pula kepala, tunduk kepala, menyebabkan 3 anggota bergerak serentak, boleh membatalkan solat. Dia tak akan dapat khusyuk dah tuan-puan. Bahkan bahayanya boleh membatalkan solat. Sebab tu tak rasa tak selesa kalau kita tak relate juga dengan yang asas. Baik tuan-puan, kesimpulan kita nak pindah kepada tajuk lain. Tajuk ikhlas pun panjang tuan-puan. Hari ni memang tak sempat tajuk ikhlas. Kita nak hari ni terus saja tajuk ikhlas. Besok insya-Allah kita cover tajuk ikhlas. Hari ni kita nak tajuk ikhlas makna saja. 1.3 tuan-puan, ataupun kita panggil khusyuk ni ada 3. Pertamanya makna dah settle, kedua pembahagian dah settle, ketiganya hukum khusyuk. Ketiga hukum khusyuk. Hukum khusyuk ni tuan-puan dan pengiraan kita combinekan. Pengiraan pahala. Jadi khusyuk ni tuan-puan, pahala dikira berdasarkan qadar khusyuk kita dengan Allah Ta'ala. Pahala yang Allah nak rekodkan kepada kita bermula takbiratul Allahu Akbar sampai salam, maka pahala yang Allah nak kira itu dikira berdasarkan qadar khusyuk kita. Itulah dianggap kualiti. Dianggap sembahyang ini berdasarkan kualiti kita. Qadar kualiti khusyuk kita, qadar itulah dibayar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita. Apa hukum khusyuk tuan-puan? Hukum khusyuk di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i iaitu sunat khusyuk, bukan wajib. Khusyuk dalam mazhab Syafi'i tuan-puan, hukum dia sunat, tak wajib. Sebab itulah kalau dia tak khusyuk dalam solat, tetap solat dia sah, cuma tidak ada pahala kalaulah zero khusyuk dia. Mula takbir sampai salam sikit pun tidak ada khusyuk. Allahu Akbar, hilang lenyap hati dia, pergi merata-riti pergi. Tiba-tiba hati dia sedar bila Assalamualaikum warahmatullahi, keluar solat, baru dia tahu, oh dah keluar solat dah. Cepatnya solat. 2 minit, 3 minit dia solat, dia tak sedar sedikit pun. Maka itu orang panggil orang yang tidak khusyuk. Maka tidak ada pahala di sisi mereka yang tidak khusyuk. Baik, kita tengok ada dua kalam ulama. Imam Ghazali, kita ambil perkataan Al-Imam Ghazali dan juga perkataan yang keduanya, perkataan iman mana? Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Dua. Baik, kita tengok satu. Kita just nak ambil, nak nakalkan perkataan ulama. Adapun status kita dah tahu, iaitu khusyuk dalam solat ini sunat, bukan wajib. Dan kita dah tahu qadar sunat ini dipanggil tuan-puan, khusyuk ini syarat untuk Allah menentukan pahala, bukan syarat sah. Khusyuk ini tuan-puan dalam mazhab kita syarat untuk dapat pahala, bukan syarat sah sembahyang.
Sebab itulah tuan-puan, kalau kita dah belajar basic, solat ini ada dua kategori. Ada solat husulus salah, ada husulus sawab. Solat yang menghasilkan, orang panggil husulus salah. Solat yang menghasilkan, solat yang sah sembahyang. Yang ini solat yang menghasilkan, yang menerima di sisi Allah. Maksudnya solat yang jadi di sisi Allah Ta'ala. Dia panggil husulus salah. Yang kedua apa? Yang kedua husulus sawab, iaitu solat yang menghasilkan pahala. Ada solat yang jadi solat, ada solat yang jadi pahala. Yang kita nak tuan-puan, bukan setakat solat diterima oleh Allah Ta'ala, tetapi solat diterima dan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kata Imam Ghazali, pahala akan diberikan berdasarkan tahap khusyuk. Kalau sedikit khusyuk, maka sedikitlah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah sama banyak di antara khusyuk dan ingat keduniaan, ataupun ingat kepada keduniaan lebih banyak daripada khusyuk, maka tidak ada pahala di sisi pendapat Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan yang keduanya, kalam yang kedua, dinaqalkan daripada Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan, khusyuk ini merupakan syarat kepada Allah nak berikan pahala. Walaupun dapat khusyuk sedikit, tetap akan dapat pahala. Walaupun khusyuk, kita kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kan ulama besar dalam mazhab kita Syafi'i, seorang pakar fuqaha dalam bidang fiqh. Kalau Hajar Al-Asqalani itu muhaddisi. Kalau Ibn Hajar Al-Haytami itu ulama fiqh. Kata ulama fiqh, kata Ibn Hajar Al-Haytami tuan-puan, syarat untuk dapat pahala ini, pastikan ada khusyuk. Walaupun sedikit khusyuk, tetap akan dapat pahala. Contoh sedikit macam mana tuan-puan? Tetap akan dapat pahala qadar sedikit. Allahu Akbar. Dia ingat, aku duduk baca Fatihah, sekejap lagi rokok. Rekaat kedua tak ingat, rekaat ketiga duk ingat kat lain, rekaat keempat ingat kat lain, tahiyat akhir pun duk ingat kat lain. Tiba-tiba salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dia khusyuk rekaat pertama sahaja tuan-puan. Adakah dapat pahala? Tetap dapat pahala qadar khusyuk dia, walaupun sedikit. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Dan Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menyatakan, wa imadus salatil khusyu'u wa hudurul qalbi ma'al qira'ati wa dzikri bittafahum. Imam Ghazali menyatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, bermula khusyuk ini wa imadus salati al khusyu'u. Bermula tian agama, dasar agama, iaitu khusyuk. Khusyuk ni hati, jantung, dasar agama, apa nama solat. Ummi kepada solat itu adalah khusyuk. Dan wahudurul qalbi, ni khusyuk ni apa dia, kata Imam Ghazali, iaitu hadir hati ma'al qiraati, serta bacaan kita ingat apa yang kita baca, wa zikri, dan kita sebut bitafahum, dengan faham. Ini kita combinekan tuan-puan, dengan khusyuk, dan kita combinekan dengan faham, dan lahirnya perasaan itu kita akan cover besok. Baik, selesai tuan-puan hari ini tajuk ikhlas. Tiga subtopik ikhlas yang kita cover hari ini. Pertamanya khusyuk. Kita dah selesai tajuk khusyuk, dan kita dah cover 3 subtopik khusyuk hari ini. Pertamanya makna khusyuk kita dah tahu, yang kedua pembahagian khusyuk kita tahu, dan ketiganya hukum khusyuk kita dah tahu. Dan insyaAllah ada masa sikit lagi tuan-puan, dalam 10 minit kita akan masuk tajuk yang kedua di dalam peraturan sembahyang ini. Peraturan sembahyang batin ada 5 tajuk. Tajuk yang keduanya ialah ikhlas. Jadi ikhlas ini ada 3 subtopik, ada 3 tajuk kecil. Pertamanya tuan-puan, makna ikhlas. Yang keduanya penting, standard ikhlas. Ada 3 standard asas, ada 5 yang detailnya. Kita akan cerita ke 5-5 ataupun kita fokus 3 asas. Dan yang ketiga, topik yang ketiga dalam peraturan asas ini, dalam peraturan ikhlas ini,
tanda ikhlas. Kita boleh checklist diri kita. Ada ke tanda ikhlas pada kita? Kalau tak ada tanda ikhlas, bermakna kita belum mencapai ikhlas. Ini penting, tuan. Apa saja amalan kita. Nak belajar hari ni pun kena ikhlas. Nak belajar, nak solat pun ikhlas. Nak sedekah pun ikhlas. Nak tolong orang pun ikhlas. Kita nak tahu apa dia ikhlas. InsyaAllah tuan-puan, berbaki 10 minit sebelum kita buka soalan, kita cuba cover satu tajuk ikhlas hari ni, iaitu makna ikhlas. Kita sempat tuan-puan, antara yang penting yang kita nak covernya ialah standard ikhlas. Itu penting. Sebab kita nak implement. Kita nak amal diri kita. Kita nak cuba standard yang terbaik. Dan kita nak merungkai kekeliruan. Kalau kita tak tahu standard ikhlas ada 3 dan ada 5 itu tuan-puan, menyebabkan kita akan bercakap mengikut nafsu kita yang tidak berbetulan dengan fakta yang sebenar. Inilah saya sebut semalam, orang berani bercakap apabila dia tidak mengikut proses pembelajaran yang sebenar. Dia akan berani menggunakan hukum apabila dia tidak mengikut proses belajar yang sebenar. Saya biasa dengar dan mungkin tuan-tuan biasa dengar. Ada orang mengatakan sembahyang kerana mengharap kepada murah rezeki, itu tidak ikhlas. Ada orang yang baca surah Waqiah mengharapkan kaya, tidak ikhlas. Ada orang yang bangkit malam, bangkit tahajud malam tuan-tuan. Kenapa dia solat tahajud? Kerana dia nak kepintaran. Dia tahu antara rahsia tahajud ialah Allah anugerahkan kepada dia kepintaran, kecerdikan akal dia. Di saat dia tunduk kepada Allah ketika mana waktu yang terbaik, waktu yang mustajab, mengikut kajian sainsnya pada jam 3.30 minit petang, 3.30 minit pagi, antara 3.30 dengan pukul 4 itu waktu terbaik. Oksigen, otak kita perlukan oksigen dan kita tunduk ketika itu. Rahsia tunduk pada jam itu ada rahsia yang besar di sisi Allah Ta'ala. Apa rahsia dia? Rahsia dia Allah anugerahkan kepintaran, kecerdikan, kebijaksanaan kepada kita. Maka bangkitlah kita tahajud semata-mata nak rahsia yang Allah tawarkan. Ada orang mengatakan tidak ikhlas. Ini penting untuk kita tahu standard ikhlas. Kalaulah standard itu berada pada standard level biasa, tapi ikhlas, jangan kita ubah hukum. Kalau hukum ikhlas, tetapi standardnya bawah, standardnya ikhlas biasa, kerana nak mencapai rahsia yang Allah tawarkan, tetap ikhlas, tetapi standard biasa. Jangan kita ubah hukum mengatakan tidak ikhlas. Bahaya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah penting tu kita nak tahu standard ikhlas. InsyaAllah tak sempat ini besok. Hari ini kita cover satu, apa dia makna ikhlas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Makna ikhlas tuan-puan. Ikhlas. Sebab apa? Sebab kita nak sempurnakan ikhlas pada sembahyang kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tahu ikhlas kita ini semata-mata kerana Allah. Kerana Allah itu lahirnya 3 standard, lahirnya 5 standard. Tetapi kita nak tahu dulu ikhlas itu apa. Ikhlas itu berasal daripada khalas. Tuan-tuan, khalasa. Ataupun khalis, maknanya jernih, maknanya bersih. Itu lurah. Dari segi lurahnya khalas ini, khalasa ini maknanya suci, bersih, hening. Itu makna khalas. Tetapi makna khalas, makna ikhlas menurut istilah fuqaha. Ini yang penting. Ikhlas menurut istilah fuqaha tuan-puan, suci hati ataupun bersih hati daripada sesuatu yang lain, hanya semata-mata kerana Allah. Itu dia panggil ikhlas. Hati kita bersih, hati kita suci daripada sesuatu yang lain, ataupun hati kita suci daripada tujuan yang lain, melainkan semata-mata tujuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil ikhlas. Ikhlas ini apa dia tuan-puan? Bersih hati, suci hati daripada sesuatu yang lain, melainkan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tidak ada sedikit pun sharing, walaupun ishtirak, walaupun kerana Allah pun ada, kerana manusia pun ada, kerana Allah pun ada, kerana tujuan pun tidak ada. Semata-mata bulat, semata-mata solid kerana Allah. Tidak ada sedikit pun tujuan kerana lain. Itu dipanggil ikhlas. Itulah dipanggil ikhlas. Jadi ikhlas ni tuan-puan dia panggil sifat. Gangguan sikit tuan-puan.
Ikhlas ni apa tuan-tuan? Ikhlas ni dipanggil sifat hati. Sifat hati ataupun sifat bagi orang yang ikhlas. Dia panggil ikhlas itu kena pada sifat. Jadi sifat hati orang yang ikhlas. Tu dia panggil ikhlas. Kalau mukhlis, mukhlis ni orang. Kalau mukhlis kena kepada orang yang bersifat dengan ikhlas. Kalau ikhlas kena pada ciri, kena kepada sifat yang ada pada hati seseorang. Tetapi kalau mukhlis, mukhlisina lahuddin, dalam surah apa tu pan lam yakunil ladzi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa sampai akhir. Wa ma umiru, tidak aku perintah melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, melainkan ikhlas, melainkan orang yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukhlis orang yang bersifat dengan ikhlas. Kalau ikhlas kena kepada sifat, kena kepada ciri yang ada pada seseorang. Kalau mukhlis kena kepada orang. Kalau mukhlas lain pula tu baris, beza di baris. Kalau mukhlisin, mukhlis kena kepada orang juga, tapi mukhlas dia beza. Mukhlas ini orang yang bersifat ikhlas. Tapi tanpa perlu berusaha. Diberi oleh Allah Ta'ala, dianugerahi oleh Allah Ta'ala secara semula jadi. Ni dia tak perlu berusaha pun. Memang Allah campak dan anugerah kepada dia perasaan ikhlas secara semula jadi. Dia panggil mukhlas. Kalau mukhlis, inisiatif kita berusaha nak lawan, nak buang, sehingga kita boleh berada pada level ikhlas. Sehingga kita boleh berciri, bersifat dengan ikhlas. Tetapi mukhlas, anugerah Allah Ta'ala. Sebab itulah mukhlas ini sangat sukar untuk syaitan kacau dia. Kerana dia mukhlas. Tapi mukhlis seperti kita, boleh bila-bila masa diganggu oleh syaitan. Baik, tuan-tuan, kita ada masa lagi 10 minit. Kita dah settle tajuk pertama. Kita nak stop, kita nak break sebelah suku, tuan-tuan. Saya ingat kita buka soalan sebab kalau kita masuk standard ikhlas dia ada 5 panjang. Kita sambung besok standard ikhlas. Inilah standard yang kita tunggu-tunggukan sebab kita nak setting niat kita. InsyaAllah tuan-tuan besok kita cover topik yang kedua dalam tajuk ikhlas ini, iaitu standard ikhlas. Kenapa kita penting nak tahu standard ikhlas? Nak kena setting betul-betul niat kita nak capai ikhlas yang betul-betul tinggi. Tak mampu duduk nombor 2 naik, tak mampu duduk nombor 3 turun, boleh nombor 2 dah okey dah. Boleh nombor 2 dah okey. Baik. Kita jawab soalan tu apa kalau ada soalan. InsyaAllah saya nak tengok untuk tanda besok. Okey, besok kita akan cover standard ikhlas. Ada 3 asas, 5 detail. Tanda-tanda ikhlas besok kita cover. Dan barulah kita akan masuk tajuk yang ketiga, iaitu peraturan tazallul dan tawaduk besok. Baik, kita cuba kalau ada soalan tuan-tuan. Sekejap tu.
Okey, kalau pejam mata ketika solat untuk mendapat khusyuk. Pejam mata tak menjadi liar. Apa hukum? Okey, sembahyang pejam mata. Ini pun banyak rupanya. Banyak soalan yang sama biasa kita terima, iaitu sembahyang pejam mata. Sembahyang pejam mata ini asas dia, asal dia tuan-puan. Ini dibincang dalam kitab tak silap Sulam Musibah yang pada dibincang jilid pertama. Sembahyang pejam mata, sebab sunat kita melihat kepada tempat sujud. Sunat kita melihat kepada tempat sujud. Sebab dia rahsia dia. Rahsia. Salah satu rahsia sunat kita lihat tempat sujud untuk memudahkan datangnya khusyuk. Dan kalaulah kita pejam mata, asal dia pejam mata makruh. Asal dianya. Tapi kalau kita pejam mata tu boleh khusyuk, adakah pejam mata itu tak makruh? Ini yang ulama kita bincang. Asal dianya pejam mata itu melawani daripada perkara sunat. Sunat kita buka tengok tempat kita pejam, walaupun sembahyang dalam gelap sekalipun. Walaupun kita sembahyang dalam gelap, sunat juga kita buka mata. Walaupun ketika sujud tuan-puan, sunat juga ketika kita buka mata ketika sujud. Tapi kalau kita buka mata, liar fikiran kita, maka kita tutup mata, dia lebih fokus. Adakah boleh tutup mata? Ini ada setengah ulama mengatakan boleh tak makruh kita tutup mata sekiranya menjadi wasilah kepada nak datangnya khusyuk. Wallahu a'lam. Baik, kita dah masa pun kita dah cukup tuan-puan, dan saya rasa saya tak pasti, mungkin saya tak soalan tak naik, soalan banyak. Kalau soalan tak banyak, kita tak ada soalan. Yang sempat saya baca saja. Saya minta maaf banyak, mungkin soalan-soalan yang saya tak sempat saya baca. Yang tempat saya baca, tuan boleh tanya besok. Mungkin saya tak sempat nak scroll. Yang saya sempat baca saja ni, Al-Fadhil Double Tap Jo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solat sah tetapi tidak dapat pahala. Dah lepas ke tanggungjawab solat? Ya, betul. Solat sah ni husulus solat. Lepas solat, solat dah sah tetapi tak dapat pahala. Adakah lepas tanggungjawab? Ya, jawab dia lepas tanggungjawab, tak wajib qada. Dan urusan kita dengan Allah Ta'ala dah lepas, dah settle. Cuma pahala tak ada. Sebab tu kita kena tambah ilmu kita tuan-puan, supaya kita kena tahu perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala, dan kita kena tahu perkara yang boleh untuk mendapatkan pahala. Kita kena tahu pahala untuk dapat pahala, dan kena tahu juga pahala yang boleh perkara yang boleh menghilangkan pahala. Tetapi soal tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala dah settle, dah lepas. Ana Daule, Ustaz, dulu kita solat ikut-ikut orang. Bila dah belajar berguru bab solat, kita dah faham macam solat kita yang dulu, adakah kita qada lain? Ya, betul. Jadi solat ni tuan-puan, kita kena confident dan kena yakin. Maksud yakin apa? Yakin solat kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Nak yakin ni, maksud yakin bukan yakin dengan tengok dah. Iaitu kita mesti amalan solat kita berdasarkan kepada ilmu. Sebab itulah kita kena belajar. Belajar ni mula daripada balik. Oleh kerana kita kecuaian dan kelewatan belajar, umur 40 baru kita belajar betul-betul. Dulunya belajar, tetapi belajar yang tak sempurna. Belajar kelas kafar sahaja. Ingat rukun sahaja. Tapi syarat sah nak implement setiap rukun kita abaikan. Cara nak takbir kita abaikan. Cara nak rukuk yang betul kita abaikan. Cara sah tahiyat akhir kita abaikan. Yang kita ambil tahu dan cakna dan fokus setelah umur 50. Maka solat kita dulu dalam keadaan yang tak confident, berdasarkan ilmu yang jelas, maka wajib kita qada lain. Wajib kita qada lain sekiranya kita tahu bahawa solat kita dulu dalam keadaan yang tak ikut ilmu. Ilmu batas solat pun kita tak tahu. Tapi kalaulah kita dah belajar, cumanya solat kita tak cantik sahaja, itu tak menjadi isu. Itu solat tak berkualiti, tak wajib qada. Tak wajib qada. Sebab solat kita dah tahu rukun solat, perkara
basic dalam rukun, maksudnya syarat-syarat serukun basic kita dah tahu. Cumanya kita nak upgrade sahaja, itu tak menjadi isu. Tak menjadi isu, tak wajib qada apa tuan-puan. Wan Nasa, Ustaz, kita solat dah rakaat kedua. Tidak kita ketawa sampai tak boleh berhenti, sampailah memutuskan solat tersebut dan buat solat lain. Mohon pencerahan. Kita dah solat rakaat kedua, solat rakaat pertama okey, solat rakaat kedua, tiba-tiba ada perkara yang melucukan kita. Dia tak khusyuk lah, dia ingat. Dia ingat benda yang lucu sampai ketawa dia. Ketawa tak boleh nak sambung solat, sehingga batal solat. Maka dia wajib qada lain lah. Wajib i'adah, wajib ulang lain. Kalau habis solat, habis waktu, wajib qada lain. Ketawa yang membatalkan solat. Ketawa macam mana yang batal solat? Ketawa yang keluar suara, dan suara yang dia keluar itu mengandungi sekurang-kurang satu huruf yang dia faham, ataupun dua huruf sama ada faham ataupun tidak, batal solat. Huruf tu huruf apa? Iaitu bahasa sekurang-kurang satu huruf bahasa yang dia faham. Walaupun satu huruf. Qi, dia faham qi tu, jagalah. Terkeluar ketika ketawa, maka batal solat walaupun satu huruf sahaja. Dan batal solat dua huruf ke atas, sama ada dia faham ataupun tidak, tetap batal. Bahasa apa? Bahasa selain daripada Quran, selain daripada doa bahasa Arab, selain daripada zikir. Tiga jenis. Kalau bahasa itu Quran, tak menjadi isu. Kalau bahasa itu zikir, tidak menjadi isu. Kalau bahasa itu doa dalam solat, tidak menjadi isu. Last kali tuan-puan, kita masa dah cukup. Kalau tuan-puan ada soalan lagi, boleh besok, sambung besok. Soalan terakhir, Puan Emma Ahmad. Ustaz, jika tengah solat dan ngaji tiba-tiba kita ketawa, manalah, hilang dah. Tiba-tiba suami panggil, adakah kena berhenti untuk jawab panggilan suami atau teruskan je? Mohon pencerahan. Tengok solat tu, kalau mengaji tak ada masalah. Kalau mengaji Quran, suami panggil boleh jawab. Berhentilah sekejap, kita jawab. Kerana itu sunat, wajib jawab panggilan suami. Kalaulah tengah solat itu wajib tak? Wajib berhenti, bahkan haram berhenti. Tapi kalau solat itu sunat, ini kena tengok. Kalau solat itu sunat, panggilan suami itu ataupun bagi isteri, bagi lelaki, panggilan ibu itu dia wajib jawab. Kalaulah sembahyang itu sunat, wajib jawab panggilan ibu. Ini dibincang dalam kitab fiqh. Kalau ibu kita sembahyang sunat, ibu panggil, wajib jawab. Berhenti, kena berhenti untuk jawab panggilan suami atau teruskan je. Kalau sembahyang sunat, dia berhenti untuk jawab. Kemudian jangan sambung terus sembahyang lain lah. Maksudnya dia dah batal sembahyang dia. Okey. Baik, saya rasa itu soalan tuan-puan, itu saja. InsyaAllah kalau ada soalan lain tuan-puan, saya cuba jawab besok tuan-puan. Saya cuba jawab besok. Kalau ada lagi soalan yang saya tak sempat, saya cuba baca sekejap lagi. Kalau ada soalan yang saya tak sempat untuk saya jawab, saya cuba jawab besok. Tuan-puan boleh tanya. Saya cuba rekodkan, saya cuba minta semak balik untuk saya jawab besok. Kita ambil masa besok mungkin panjang sedikit, 10 minit. Mana soalan yang saya tahu, saya cuba jawab. Mana soalan saya tak tahu, kita akan refer kitab dulu supaya lebih berhati-hati dan ada nas yang jelas, ada sumber rujukan yang jelas. Sebab itulah saya suka tuan-puan, saya suka soalan itu. Kalau soalan itu senang, saya akan jawab selalu. Tapi kalau soalan itu memerlukan saya refer kitab, saya lebih suka refer kitab. Sebab apa tuan-puan? Sebab untuk menjaga ketelitian, untuk menjaga ketepatan, dan untuk mengelakkan daripada berlaku kesilapan dan kesalahan diri kita yang tidak berapa handal ini, yang tak berapa mahir ini. Jadi nak mengelakkan daripada tersalah jawab, maka saya lebih suka, kalau soalan itu soalan yang berat, soalan yang tak confident saya jawab, saya akan tinggal, kita tengok dulu, kita record, besok kita jawab. Jadi yang saya jawab tadi tuan-puan, yang saya sempat saya baca, yang boleh saya jawab tadi, saya telah jawab. Dan saya tak sempat baca, kalau tuan-puan ada lagi tak sempat saya baca, saya akan cuba baca balik, scroll balik.
Mana-mana yang saya tak sempat jawab, saya akan notekan dan saya akan jawab, dan berdasarkan nas kitab-kitab yang tertentu untuk memantapkan pegangan kita. Sebab dalil kita tuan-puan, mana pun amalan kita pegang kena ada dalil, kena ada nas kitab mana-mana. Supaya ada orang mengatakan, ada orang menolak kata ini tak betul, maka suruh dia kemukakan kitab mana. Mana hujah kita kitab, hujah kita nas ulama. Sebab hari ini berkecamuk pahaman tuan-puan. Pahaman berkecamuk, pegang dalam keadaan tidak ada sumber, pegang dalam keadaan tidak ada dalil yang jelas. Dalil hadis tak apa tuan-puan, kita bukan nak pegang dalil hadis, kita bukan pakar hadis, kita bukan pakar Quran. Dalil yang kita nak pegang adalah dalil nas kitab daripada ulama. Sebab ulama ini dia nakal dalam kitab dia ada dalil yang jelas. Ada dalil Quran, dalil hadis yang jelas dalam kitab-kitab dia. Sebab itu kita boleh guna nas ini. Teks nah ni makna teks, teks ulama. Baik, insya-Allah, terima kasih tuan-puan sekali lagi. Kita akan jumpa besok jam yang sama pukul 10 pagi hingga pukul 11 suku untuk cover tajuk peraturan ikhlas yang belum kita settlekan hari ini. Besok insya-Allah tajuk yang agak menarik tuan-puan untuk kita perbetulkan, setting balik niat kita. Kita nak tahu standard niat insya-Allah. Dan ada soalan tuan-puan, insya-Allah boleh tinggalkan di ruangan komen untuk saya rekod, saya catat, saya cuba jawab. Besok dan baki lagi ada 3 hari lagi baki untuk kita bantu jawab soalan yang saya mampu. Saya tak mampu tu, kita tak mampu nak jawablah. Wallahu a'lam. Terima kasih juga kepada pihak penganjur, kepada Ustaz Roy kita dan seluruh pihak penganjur kita, Sarah dan juga geng GSP. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan juga kita diberikan keberkatan ilmu kita, keberkatan apa saja amalan kita di dunia, dan paling penting tuan-puan, doa para ulama, keberkatan umur kita. Pastikan kita mati dalam keadaan yang diberkati umur kita ada kualiti. Umur yang ada kualiti ialah umur di dalamnya tuan-puan ada kebaikan yang penuh berbanding dengan perkara yang sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, insya-Allah tuan-puan besok jumpa lagi. Nanti saya akan scroll balik soalan-soalan yang tak sempat saya jawab tuan-puan ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Insya-Allah kita jumpa lagi besok.